Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk tentang pengurusan bilik darjah. Kumpulan kami terdiri daripada 7 orang ahli. Yang pertama, Ida Nafira binti Isa, Nur Syamsina binti Nurul Ehsan, Nur Syazwana Batrisha binti Abdul Aziz, Nur Hazira binti Jamie Arman, Syafiqah Arina binti Kamar Hisam, Jess Linda, dan yang terakhir Syakina Ain binti Syaharuddin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Encik Abu Bakar. Nama saya Syafiqah Arina binti Kamarul Hisam dan saya akan membentangkan bahagian pendahuluan. Pengurusan bilik darjah yang berkesan adalah penting untuk memastikan murid di Malaysia mencapai aspirasi abad ke-21, kemahiran berfikir, kebolehan kepimpinan, kemahiran dua bahasa, etika dan kerohanian dan jati diri kebangsaan. Aspirasi yang disasarkan adalah selaras dengan kemahiran kritikal masyarakat abad ke-21 yang telah diabaikan dalam kebanyakan sistem pendidikan, iaitu kerjasama, komunikasi, literasi digital, penyelesaian masalah, pemikiran kritis, identiti nasional, kreativiti dan produktiviti. Pengurusan bilik darjah merupakan kemahiran yang sukar untuk dikuasai, walaupun pada hakikatnya guru pelatih telah mempelajari banyak teori dan teknik di universiti dan institut perguruan. Pengurusan bilik darjah memerlukan proses organisasi fizikal serta menggalakkan komunikasi dan interaksi pelajar. Pengurusan bilik darjah digunakan untuk membantu atau mengawal pembelajaran pelajar di dalam bilik darjah. Maka dengan itu, bilik darjah mesti dikendalikan dengan cara yang terbaik dan kondusif supaya pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan cekap dan guru boleh diiktiraf sebagai pendidik yang mempunyai kemahiran yang luar biasa. Kajian ini merangkumi faktor-faktor yang membawa kepada pengurusan bilik darjah yang berkesan, pengaruh pengurusan bilik darjah terhadap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, dan cabaran-cabaran yang dihadapi dalam menguruskan bilik darjah dengan berkesan. Kajian ini juga membincangkan analisis SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ida Nafira binti Isa dan saya akan membentangkan latar belakang kajian. Masalah yang dihadapi mendedahkan bahawa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam cara bilik darjah diuruskan di sekolah semasa. Guru hari ini menghadapi masalah yang semakin meningkat dengan pelajar, terutamanya mengenai salah laku dan disiplin. Walau bagaimanapun, menjadi seorang guru sememangnya sukar kerana mereka perlu melakukan banyak perkara tambahan yang bukan sebahagian daripada mengajar sahaja. Kepentingan pelbagai aspek berkaitan pengurusan bilik darjah tidak boleh diabaikan apabila mengambil kira tanggungjawab harian guru. Antara elemen penting ini mengekalkan disiplin pelajar terkawal sebagai faktor penting dalam memupuk persekitaran bilik darjah yang positif dan harmoni. Pelbagai cabaran dan halangan dikaji dalam kajian ini untuk mengenal pasti keberkesanan cara mengatasi masalah-masalah tersebut di dalam bilik darjah. Seterusnya, dalam kajian kami ini, 2 orang guru dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kiara Mas ditemu bual bagi mendapatkan maklumat tentang pengurusan bilik darjah. Guru pertama yang ditemu bual adalah Puan Syariza Aziati binti Syarif. Beliau menyandang jawatan guru selama 13 tahun dan merupakan guru grade DG44. Beliau menjadi tenaga pengajar pada tahun 1999 dan kini telah 24 tahun berkhidmat sebagai guru sekolah menengah. Selain Puan Syariza, kami juga telah menemu bual seorang lagi guru iaitu Puan Norihan binti Ishak. Beliau merupakan seorang guru kelas dan juga guru koperasi di Sekolah Kebangsaan Kiara Mas. Beliau telah menjadi guru selama 10 tahun dan merupakan guru grade DG44 sama seperti guru pertama yang ditemu bual. Kedua-dua orang guru yang telah ditemu bual memberikan respon positif dan juga negatif berkenaan tajuk ini berdasarkan pengalaman mereka. Seterusnya, penyataan masalah. Bilik darjah berfungsi sebagai platform untuk guru dan pelajar melibatkan diri dalam proses pengajaran dan pembelajaran, memupuk pertukaran pengetahuan untuk mengembangkan maklumat sedia ada.
Bilik darjah merangkumi lebih daripada sekadar ruang untuk pengajaran dan pembelajaran akademik. Ia meluaskan pengaruhnya untuk merangkumi pelbagai aspek lain yang memberi kesan mendalam kepada kesejahteraan emosi, pertumbuhan rohani dan perkembangan sosial pelajar serta guru itu sendiri. Tujuan kajian kami dilakukan adalah untuk mengetahui keberkesanan faktor-faktor yang membawa kepada pengurusan bilik darjah, mengkaji pengaruh pengurusan bilik darjah terhadap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah dan mengenal pasti cabaran-cabaran yang dihadapi. Dalam kajian ini, kami telah melakukan temu bual bersama guru di sebuah sekolah dan menjawab segala persoalan yang timbul. Untuk tujuan ini, kami telah memilih sebuah sekolah untuk mengadakan temu bual tersebut. Seterusnya kita beralih kepada objektif kajian. Kajian yang dijalankan ini adalah berdasarkan beberapa objektif yang telah ditetapkan, yaitu yang pertama adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang membawa kepada pengurusan bilik darjah yang berkesan. Yang kedua adalah untuk mengkaji pengaruh pengurusan bilik darjah terhadap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Dan akhir sekali adalah untuk mengenal pasti cabaran-cabaran yang dihadapi dalam menguruskan bilik darjah dengan berkesan. Sekarang kita beralih pula kepada persoalan kajian. Dalam kajian ini terdapat 3 persoalan. Yang pertama adalah apakah faktor-faktor yang membawa kepada pengurusan bilik darjah yang berkesan? Persoalan yang kedua adalah apakah pengaruh pengurusan bilik darjah terhadap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam sesebuah bilik darjah? Dan persoalan yang ketiga adalah apakah cabaran-cabaran yang dihadapi dalam menguruskan bilik darjah dengan berkesan? Seterusnya kita beralih kepada konstruk kajian. Kajian yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang membawa kepada pengurusan bilik darjah yang berkesan, mengkaji pengaruh pengurusan bilik darjah terhadap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, dan mengenal pasti cabaran-cabaran yang dihadapi dalam menguruskan bilik darjah dengan berkesan. Dalam mencapai objektif-objektif kajian ini, pengkaji telah menjalankan kajian literatur di mana pengkaji meninjau kajian-kajian, buku, artikel dan sumber-sumber yang relevan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang diperlukan untuk menguruskan bilik darjah dengan berkesan. Seterusnya, data-data dalam kajian ini dikumpul menggunakan kaedah pengumpulan data seperti soal selidik, temu bual dan pemerhatian untuk mengumpulkan maklumat daripada guru-guru yang terlibat dalam pengurusan bilik darjah. Data yang telah dikumpul ini kemudiannya dianalisis dan dimasukkan dalam dapatan kajian dan juga perbincangan kajian yang melibatkan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Untuk metodologi kajian, terdapat beberapa jenis instrumen yang digunakan, iaitu kaedah temu bual dan kaedah kepustakaan. Kaedah temu bual yang dijalankan terhadap 2 orang guru dari SMK Kiara Mas ini dianalisa untuk menjawab persoalan-persoalan kajian. Sebelum temu bual yang sebenar dijalankan, kajian rintis diwujudkan dengan mencipta soalan yang akan dikemukakan dalam temu bual ini. Soalan yang direka hendaklah digunakan semasa temu bual untuk membantu pengkaji meningkatkan kebolehan menemu bual beliau. Untuk kajian sebenar, guru yang terlibat dalam temu bual ini telah diberi taklimat tentang kajian ini serta masa untuk sesi temu bual. Berikutan itu, jadual perjumpaan diusahakan bersama guru-guru dari segi masa dan lokasi untuk temu bual bersama penyelidik. Selain temu bual, kaedah kepustakaan juga diaplikasikan untuk mengumpul maklumat dalam kajian ini. Kaedah kepustakaan ini berkaitan dengan pencarian maklumat-maklumat am untuk mengkaji menggunakan kata kunci. Bagi mendapatkan maklumat sebanyak mungkin tentang kajian ini, pengkaji telah merujuk kepada pelbagai penerbitan yang berkisarkan kajian yang hampir sama dengan kajian pengkaji.
Rujukan asas ini penting bagi memastikan penulisan pekaji kekal mengikut landasan. Pekaji juga membuat tinjauan literatur dengan membuat pencarian di internet. Artikel jurnal dan buku adalah antara bahan yang ditemui melalui carian internet. Seterusnya ialah faktor-faktor yang menyumbang kepada pengurusan bilik darjah yang berkesan. Faktor yang pertama ialah faktor pentadbiran. Faktor pentadbiran merangkumi dua aspek, iaitu guru bilik darjah dan kemudahan fizikal. Bagi guru bilik darjah, beliau memainkan peranan dalam mengurus rutin bilik darjah dan mengurus murid-murid supaya menjalankan tugas mengikut jadual bertugas. Dari aspek kemudahan fizikal pula, ia merangkumi kerusi, meja, penyapu dan penyodok, papan putih dan marker. Perkara ini penting dalam pentadbiran bilik darjah yang berkesan agar murid-murid dapat belajar dengan selesa. Faktor kedua ialah faktor rutin bilik darjah. Faktor ini merangkumi dua aspek. Aspek pertama ialah aktiviti dalam bilik darjah, iaitu merangkumi pembersihan bilik darjah pada setiap pagi sebelum sesi pembelajaran dimulakan. Aspek kedua pula ialah pergerakan pelajar keluar masuk bilik darjah, iaitu waktu pelajar memasuki bilik darjah adalah sama pada setiap hari kecuali pada hari Jumaat. Waktu pulang pula adalah berdasarkan subjek akhir pembelajaran pada hari tersebut. Faktor ketiga ialah bahan pembelajaran. Faktor ini merangkumi dua aspek. Aspek pertama ialah kualiti bahan pembelajaran, iaitu memahami minat pelajar dalam pembelajaran dan menggunakan slaid pembentangan kerana ia lebih berkualiti dan mudah untuk pelajar fahami. Aspek kedua pula ialah kreativiti dalam penggunaan bahan pembelajaran, iaitu menggunakan bahan bantu mengajar (BBM) dan menggunakan alat digital seperti komputer, filem tayangan, overhead projector dan pita slide. Faktor keempat ialah susunan fizikal bilik darjah. Faktor ini merangkumi dua aspek. Aspek pertama ialah penempatan pelajar di dalam kelas, iaitu susunan meja secara 3 columns, the hybrid dan butterfly. Susunan ini membantu murid lebih fokus ketika belajar dan menggalakkan komunikasi antara murid dan guru. Aspek kedua ialah pembahagian kelas, iaitu membahagikan satu blok khas bagi setiap tingkatan. Bagi setiap tingkatan, pembahagian kelas adalah mengikut tahap kepintaran pelajar berdasarkan keputusan peperiksaan. Faktor kelima ialah sumber pembelajaran. Faktor ini merangkumi dua aspek. Aspek pertama ialah kepentingan memilih sumber pembelajaran. Hal ini penting supaya dapat mencapai objektif pembelajaran dan dapat merangsang pemikiran dan daya sentuhan pelajar. Aspek kedua ialah kriteria memilih sumber pembelajaran, iaitu sumber pembelajaran yang sahih dan menyatakan dengan jelas tentang tajuk pembelajaran, objektif pembelajaran dan isi pembelajaran. Seterusnya, saya Nur Syamsina binti Nurul Ihsan akan membentangkan tentang pengaruh pengurusan bilik darjah terhadap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Berdasarkan temu bual yang telah dijalankan, terdapat 3 pengaruh utama yang telah memainkan peranan dalam pengurusan bilik darjah terhadap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Pengaruh yang pertama ialah kecekapan guru dalam mengendalikan sesebuah bilik darjah. Kecekapan guru bilik darjah dalam menjalankan tanggungjawabnya akan mewujudkan suasana sosio-emosi yang sihat, disiplin kelas yang mantap dan keadaan bilik darjah yang kondusif serta sesuai untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Terdapat beberapa aspek pengurusan bilik darjah yang seorang guru perlu kuasai, tetapi aspek yang paling utama ialah aspek pengurusan dari segi fizikal. Dari aspek pengurusan fizikal, perkara yang perlu diutamakan oleh seseorang guru adalah memastikan keadaan bilik darjah itu sentiasa bersih dan kemas. Pengurusan bilik darjah yang baik membantu mencipta suasana pembelajaran yang kondusif. Selain itu, responden dari SMK Kiara Mas juga mengatakan susunan meja penting dalam mewujudkan suasana yang kondusif. Susunan meja di dalam bilik darjah perlulah mengikut peredaran zaman, iaitu susunan meja yang berkonsepkan alaf 21.
Pengaruh yang seterusnya ialah persekitaran psikososial. Dalam memastikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, aspek disiplin perlulah dititik beratkan oleh semua guru. Berdasarkan temu bual yang dijalankan, responden berpendapat bahawa faktor emosi amatlah penting kerana ia melibatkan perasaan dan persepsi murid terhadap seorang guru. Tingkah laku murid di dalam bilik darjah akan mencerminkan gaya kepimpinan guru semasa di dalam bilik darjah. Sebagai contoh, menerapkan gaya kepimpinan demokratik yang menekankan pelibatan bersama antara guru dan pelajar dalam setiap aktiviti bilik darjah. Ini sekaligus melibatkan perkongsian tanggungjawab antara guru dan pelajar yang membawa kepada pelajar berasa lebih seronok dan tidak tertekan bersama dengan guru. Pengaruh yang terakhir ialah pengaruh dari segi iklim dan aplikasi bilik darjah. Persekitaran bilik darjah yang optimum biasanya dikaitkan dengan kepatuhan pelajar terhadap peraturan dan kepuasan mereka dengan kehadiran guru. Dalam temu bual bersama responden di SMK Kiara Mas, beliau memberikan pandangan tentang isu ini. Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dapat dicapai sekiranya sistem penyeliaan diurus dengan berkesan. Seorang guru perlulah mempamerkan kesediaan untuk menerima dan menghormati setiap pelajar serta berusaha bagi memperhalusi peraturan untuk menyesuaikan keadaan yang berbeza-beza dan memupuk ekspektasi yang positif di kalangan pelajar. Tuntasnya, guru yang berwibawa sentiasa berfikir kaedah bagi mencapai pengurusan bilik darjah yang cemerlang. Seperti mana yang dibincangkan, pengaruh utama seperti kecekapan guru, persekitaran psikososial dan juga pengaruh iklim dan aplikasi bilik darjah merupakan perkara utama yang harus dipandang berat bagi mencapai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Itu sahaja bagi pengaruh pengurusan bilik darjah terhadap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Bahagian yang seterusnya akan dibentang oleh ahli kumpulan saya yang lain. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syakina Ai binti Syarudin, nombor matrik D20221104777. Jadi, hari ini saya akan mengulas lebih lanjut mengenai cabaran yang dihadapi dalam menguruskan bilik darjah dengan berkesan. Jadi, berdasarkan temu bual yang dijalankan di SMK Kiara Mas, terdapat 5 cabaran yang dihadapi dalam menguruskan bilik darjah dengan berkesan. Yang pertama ialah kepelbagaian murid. Berdasarkan temu bual yang dijalankan, guru-guru mengatakan bahawa mereka perlu menyediakan pendekatan pembelajaran yang berbeza, menggunakan strategi yang beraneka dan memberikan sokongan tambahan kepada pelajar yang memerlukan bantuan. Mereka juga turut menambah pernyataan mereka dengan mengatakan bahawa pelibatan ibu bapa juga penting dalam memahami keperluan pelajar. Selain itu ialah pengurusan masa yang efektif. Jadi, melalui temu bual yang dijalankan, guru-guru tersebut memberitahu bahawa mereka perlu lebih mempelbagaikan kaedah pengajaran yang efektif dan menggunakan strategi perorganisasian waktu. Sebagai contoh, menyusun jadual harian yang teratur dengan membantu mengatur aktiviti pembelajaran secara efisien. Bukan itu sahaja, kekurangan sumber dan bahan pembelajaran juga menjadi cabaran yang dihadapi dalam menguruskan bilik darjah. Guru-guru ini perlu mencari sumber tambahan, menggunakan bahan yang ada secara kreatif dan memperoleh sokongan dari pentadbiran sekolah dan pihak induk untuk memenuhi keperluan sumber dan bahan pembelajaran. Cabaran yang keempat pula ialah pengurusan tingkah laku pelajar. Jadi, berdasarkan temu bual, guru-guru ini menghadapi cabaran dalam menguruskan tingkah laku pelajar dengan mengamalkan sikap disiplin positif, membangunkan hubungan yang baik dan menggunakan strategi pengurusan tingkah laku yang berkesan. Cabaran yang terakhir ialah penggunaan teknologi. Guru-guru perlu mempelajari dan menguasai teknologi, menyesuaikan penggunaan dengan keperluan pelajar dan memastikan penggunaan teknologi yang relevan dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Jadi, secara keseluruhan, cabaran-cabaran yang dihadapi dalam menguruskan bilik darjah di SMK Kiara Mas meliputi kepelbagaian murid, pengurusan masa yang efektif, kekurangan sumber dan bahan pembelajaran, pengurusan tingkah laku pelajar dan penggunaan teknologi. Guru-guru dihadapkan dengan tugas-tugas yang kompleks dan mencabar dalam memenuhi keperluan pelajar, mengatur masa dengan baik, memperoleh sumber dan bahan pembelajaran yang mencukupi, menguruskan tingkah laku pelajar dan mengintegrasikan teknologi secara kreatif.
Dalam mengatasi cabaran ini, pendekatan yang holistik dan kerjasama antara guru-guru, pentadbir sekolah dan pihak berkepentingan lain untuk memastikan pengurusan bilik darjah yang berkesan dan pembelajaran yang optimal bagi pelajar. Antara kelebihan dalam pengurusan bilik darjah ialah penggunaan bahan alat bantu mengajar seperti buku pelajaran tambahan dan papan pengajaran di dalam bilik darjah amatlah membantu para pelajar dalam kelas bagi lebih mudah memahami ilmu yang diajari oleh para guru. Hal ini kerana dengan bahan alat bantu mengajar seperti berikut memudahkan para guru menyampaikan pelajaran dengan lebih mudah. Selain itu, pelaksanaan jadual bertukar di kelas bagi setiap pelajar untuk memastikan kelas sentiasa bersih dan kemas. Antara yang terdapat dalam jadual bertukar tersebut ialah menyapu sampah, menyusun kerusi meja dan mengelap tingkap. Hal ini bukan sahaja dapat memastikan kelas bersih, namun sekaligus dapat memupuk sifat tanggungjawab dalam diri pelajar untuk melakukan tugas masing-masing yang telah diberikan. Akhir sekali, pemasangan papan pelajaran ilmu di mana setiap papan yang kosong di belakang maupun di hadapan kelas akan terdapat nota-nota pelajaran bagi setiap subjek seperti bahasa Melayu, formula matematik dan sebagainya, bagi membantu meningkatkan kemahiran pelajar dalam pelajaran bagi setiap subjek. Hal ini membantu para pelajar mendapatkan keputusan yang lebih cemerlang dalam akademik mereka dan menjaga nama baik imej sekolah. Antara kelemahan pengurusan dalam bilik darjah ialah kebanyakan guru yang berumur kurang mahir dalam menggunakan teknologi dalam menyampaikan pelajaran mereka di dalam bilik darjah. Jadi ia merupakan kelemahan dalam bilik darjah yang perlu diatasi. Selain itu, bilik darjah kurang pengawasan daripada para guru. Hal ini kerana para guru kebanyakannya lebih banyak melakukan urusan di luar bilik darjah berbanding di dalam bilik darjah. Hal ini akan menyebabkan pelajar menjadi tidak terkawal dan kelas menjadi tidak kemas. Akhir sekali, kelemahan yang seterusnya terdapat segelintir guru yang kurang melakukan aktiviti menarik dalam bilik darjah ketika waktu pembelajaran. Hal ini menyebabkan para pelajar lebih bosan dan kurang fokus di dalam bilik darjah. Jadi ia memberi kesan yang buruk terhadap akademik para pelajar. Antara peluang di dalam bilik darjah adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi di dalam bilik darjah amatlah membantu para pelajar. Kemajuan teknologi yang berterusan membuka peluang untuk penggunaan alat bantu pengajaran dan sumber pembelajaran digital yang lebih maju dalam pengurusan bilik darjah. Hal ini akan lebih mudah untuk para guru menyampaikan ilmu yang hendak disampaikan kepada para pelajar dalam bilik darjah. Seterusnya, menjadikan bilik darjah sebagai tempat belajar yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti sudut air minuman, sudut bahan bacaan dan sebagainya. Secara tidak langsung mendapat menarik minat pelajar untuk lebih bersemangat dalam bilik darjah. Akhir sekali, pembelajaran di atas talian bagi murid yang tidak dapat hadir ke bilik darjah secara tidak langsung memberi peluang kepada pelajar tersebut untuk belajar dalam bilik darjah tanpa terlepas ilmu-ilmu yang penting. Berikut adalah merupakan peluang dalam bilik darjah. Antara ancaman dalam pengurusan bilik darjah ialah bilangan pelajar yang terlalu ramai di dalam satu bilik darjah. Hal ini memberi kesan buruk kepada pelajar dan juga para guru. Ia memberi kesan buruk kepada pelajar kerana menyebabkan pelajar kurang fokus dan tidak selesa di dalam bilik darjah. Bagi pihak guru pula, guru akan sukar untuk memastikan setiap pelajarnya memahami perkara yang disampaikan jika pelajar di dalam bilik darjahnya terlalu ramai. Selain itu, ancaman yang seterusnya adalah keselamatan di dalam bilik darjah tidak diutamakan. Hal ini suatu ancaman yang berbahaya bagi keselamatan pelajar. Ia memberi kesan buruk kepada pelajar, guru yang bertugas dan pihak sekolah. Akhir sekali, guru yang melakukan aktiviti dalam bilik darjah yang terlampau banyak juga adalah ancaman dalam bilik darjah. Hal ini kerana aktiviti dalam bilik darjah yang terlalu banyak akan menyebabkan pelajar letih dan tidak dapat fokus dalam pelajaran di dalam bilik darjah. Hal ini merupakan ancaman dalam pengurusan bilik darjah. Sebagai kesimpulan, dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor yang menyumbang kepada pengurusan bilik darjah yang efektif ialah pentadbiran, rutin bilik darjah, bahan pembelajaran, susunan fizikal bilik darjah dan sumber pembelajaran. Melalui kajian ini juga, kami dapat mengenal pasti pengaruh utama yang telah memainkan peranan dalam pengurusan bilik darjah terhadap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Pengaruh-pengaruhnya ialah kecekapan guru dalam mengendalikan sesebuah bilik darjah, persekitaran psikososial dan pengaruh dari segi iklim dan aplikasi bilik darjah. Cabaran yang dihadapi dalam menguruskan bilik darjah dengan berkesan juga dikenal pasti, iaitu kepelbagaian murid,
pengurusan masa yang efektif, kekurangan sumber dan bahan pembelajaran, pengurusan tingkah laku pelajar dan teknologi dalam bilik darjah. Kajian ini juga telah memenuhi objektif dan persoalan kajian. Adalah diharapkan agar pihak sekolah dan KPM dapat mengatasi cabaran-cabaran yang dihadapi guru untuk menguruskan bilik darjah agar dapat melahirkan bilik darjah yang ceria dan efektif. Sekian, terima kasih.